ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala masih lagi tetapkan hati kita untuk kita berasa gembira, berasa suka berada dalam majlis ilmu, lebih-lebih lagi di rumah Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi pada Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, hari penghulu, segala hari yang penuh dengan keberkatan dan kerahmatan. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar, ilmu yang berguna, dan ianya akan menambahkan lagi ilmu kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kisah sahabat Nabi yang bernama Usaid bin Hudayr. Nama dia Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ini dia telah memeluk agama Islam di tangan seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Usaid bin Al-Khudayr, beliau telah memeluk agama Islam di tangan seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal telah memeluk agama Islam. Cuma ianya mempunyai kisah yang menarik sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Mus'ab bin Umair, sebelum dia memeluk agama Islam, dia seorang daripada keluarga bangsawan, orang kaya. Pakaian dia, perwatakan dia, barang mahal-mahal, baju mahal, seluar mahal. Orang yang bangsawan, daripada orang hok kaya-kaya. Dan dia mempunyai seorang ibu yang sangat menyayangi dia, dan dia juga sangat menyayangi ibu dia sebagaimana orang-orang lain. Tiba-tiba dia telah memeluk agama Islam. Dia telah memeluk agama Islam ketika mana berada di Mekah. Dia ni orang Mekah, maka dia telah memeluk agama Islam kerana dakwah yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dia peluk agama Islam, mak dia marah, ayah dia marah, sangat-sangat marah kerana menukar agama dia. Maka keluarga dia, ibu dan juga ayah dia ni telah mengurung dia, kurung dia dalam bilik, ikat dia dalam bilik, agar mudah-mudahan dia kembali kepada agama yang lama. Dikurung, ditangkap, walaupun dalam tempoh yang lama, tetapi beliau tetap beriman dengan agama Islam. Beliau tetap dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mak ayah dia ambil keputusan untuk bebaskan dia. Bebaslah dia.
walaupun dibebaskan, dia masih lagi beragama Islam. Maknanya semangat dia tidak luntur, agama dia tidak luntur, menyebabkan mak dia ni ugut lagi dia. Ugut lagi. Bagaimana mak dia ugut dia? Boikot makan dan juga minum. Mak dia tak boleh makan, mak dia tak boleh minum, selagi mana Mus'ab bin Umair tetap di dalam agama Islam. Boikot ni lama kalah lah, menyebabkan mak dia ni semakin hari semakin kurus, semakin hari semakin kurus, hampir-hampir nak sakit. Maka Mus'ab dia tanya mak dia, kenapa kamu tak makan dan juga minum? Kenapa kamu buat lagu ni? Maka mak dia kata, selagi mana mu tak peluk agama Islam, tak peluk agama yang lama, selagi itulah mak tak akan minum, mak tak akan makan. Dia pun jawab, walaupun mak ada 100 nyawa, satu demi satu nyawa mak keluar, aku tidak akan kembali kepada agama asal. Ni walaupun mak ada 100 nyawa, tubik sosa nyawa, nyawa mak ni, aku tidak akan memeluk agama yang lama. Ini ketegasan yang ditunjukkan oleh Mus'ab bin Umair. Masa tu dia seorang pemuda, orang muda. Dia royak ke mak dia lagu tu, menyebabkan mak dia ni putus asa. Tak putus asa, tak berdegi dia orang lagu ni, tak berdegi. Maknanya dia istiqamah di atas kebenaran. Istiqamah di atas kebenaran, walaupun berhadapan dengan ibu dan juga ayah dia. Tetapi bila beragama lain, bila berbeza agama, maka hifzuddin, jaga agama itu menjadi prioriti, menjadi aulawiyat. Tetapi dalam masa yang sama, birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa mesti diteruskan. Tapi bila bertembung dengan maslahat yang lebih besar, iaitu agama, maka dia kena utamakan maslahat agama, ataupun kita panggil maqasidus syariah. Maka mak dia pun berputus asa. Maka dari hari ke hari, dari hari ke hari, Mus'ab ini semakin hari semakin kuat agama dia, semakin hebat agama dia. Ketika mana Nabi memerintahkan supaya sebahagian daripada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Tidak ke Madinah lagi, ni Habasyah. Beberapa orang sahabat akan hijrah ke Habasyah untuk jumpa dengan raja di sana, iaitu Raja Najasyi. Maka dalam rombongan tersebut, Mus'ab bin Umair pun terlibat. Mus'ab bin Umair pun terlibat. Dan dalam perjalanan dia balik daripada Habasyah, sahabat-sahabat Nabi ni kejut belaka. Kejut apa? Tidak nampak dah dia ni bangsawan dengan pakaian buruk, dengan rambut lagu tu, tidak nampak sebagaimana bangsawan. Sehingga mana sahabat-sahabat Nabi, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Menangis apa? Dia sebut, sebelum pada ni, sebelum kamu memeluk agama Islam, kamu seorang bangsawan, kamu seorang yang kemah, kamu seorang yang comel pakaian kamu. Tetapi apabila kamu memeluk agama Islam, kamu sanggup korbankan segala-gala. Sanggup korbankan segala-gala kerana apa? Kerana untuk mengikut agama aku. Hebat tak hebat Mus'ab bin Umair ini, Nabi hantar
Mus'ab bin Umar ini ke Madinah. Nabi kata, aku nak hantar Mus'ab bin Umar ini ke Madinah untuk dia berdakwah di sana. Masa tu bermulanya dakwah jahriyah. Bermulanya dakwah secara terang-terangan. Maka Nabi menghantar antaranya Mus'ab bin Umar supaya menuju ke Madinah untuk ajak orang-orang Madinah memeluk agama Islam. Kalau kita ingat, selepas berlakunya dakwah secara sirriyah, berlakunya dakwah secara jahriyah, sebelum pada tu berlakunya Bai'atul Aqabah. Perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang kedua, ni semasa orang panggil dakwah secara jahriyah. Maka Nabi hantar Mus'ab bin Umar menuju ke Madinah Al-Munawwarah untuk berdakwah kepada penduduk-penduduk di sana, termasuklah hak kita nak cerita pada pagi ni, iaitu Usaid bin Hudayr. Ketika mana Mus'ab bin Umar berada di Madinah Al-Munawwarah, masa tu Usaid dia tidak memeluk agama Islam. Dia duduk kecek dengan saing dia, seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ayat ke Usaid, dia kata, wahai Usaid, mu kena pergi ke satu tempat, yang mana tempat ni ada seorang pemuda Islam daripada Mekah. Dia mari ke Madinah nak suruh puak-puak kita ni ikut agama dia dan meninggalkan agama kita. Kita tak boleh benarkan pemuda tersebut ajak kita masuk agama dia. Kita kena halang dia. Kita kena buat sesuatu kepada dia. Maka Usaid bin Hudayr telah pergi ke tempat tersebut. Dia pergi ke tempat tersebut, maka dia tanya, wahai pemuda, kenapa mu mari sini? Kenapa kamu mari ke tempat aku, ke negeri aku? Maka Mus'ab pun kata, aku mari sini, aku nak royak gapo hak aku nak royak. Jadi aku minta mu dengar dulu gapo aku nak royak. Lepas tu kalau mu tak kenal, aku boleh keluar daripada kota Madinah. Mu dengar dulu sebentar. Kalau mu tak puas hati, mu tak seikut, aku tak paksa mu. Aku akan balik semula ke negeri aku. Tu jawab Mus'ab bin Umar. Maka Mus'ab pun royaklah berkenaan dengan Islam. Lepas tu pula baca ayat-ayat Al-Quran, macam-macam ceramah dan juga tazkirah daripada Mus'ab bin Umar. Lama kelamaan Usaid bin Hudayr ini hati dia jadi berubah. Muka dia hak nak marah jadi nak senyum. Hati dia hak kerah menyebabkan hati dia jadi lembut. Akhir sekali dia telah memeluk agama Islam. Dia mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun tanya, wahai Mus'ab bin Umar, bagaimana aku nak buat setelah aku ni memeluk agama Islam? Maka Mus'ab pun kata, munggilah ke mana-mana perigi, mana-mana tempat, mu bersihkan tubuh kamu. Lepas tu kamu bersihkan tubuh kamu, kamu orang panggil cari pakaian yang baik. Maka Mus'ab pun buatlah, Usaid bin Hudayr buatlah sebagaimana yang disuruh oleh Mus'ab bin Umar. Dan akhir sekali juga Sa'ad bin Mu'adh hak suruh Usaid gilare Mus'ab bin Umar ceramah tadi pun telah memeluk agama Islam.
Nak royaknya, berjayanya misi dakwah Mus'ab bin Umar ini ketika mana Nabi hantar dia ke Madinah Al-Munawwarah. Berjaya dia. Dia pergi rumah ke rumah. Dia pergi jumpa orang ni, dia pergi jumpa orang tu. Akhir sekali ramai penduduk Madinah yang memeluk agama Islam kerana usaha dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umar. Kesudahan Mus'ab bin Umar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala matikan dia dalam keadaan syahid di medan Uhud. Mus'ab bin Umar mati ataupun syahid ketika mana dalam perang Uhud. Perang Uhud ni Nabi bagi kepada Mus'ab untuk pergi panji Islam, untuk pergi derok Islam. Duk tengah perang, dia pergi panji dia alik kanan. Mari musuh tetok tangan dia alik kanan, patah, putus. Maka dia pergi panji dia alik kiri. Musuh tengok panji masih ada lagi, maka musuh pun tetok tangan dia alik kiri, gugur tangan dia alik kiri, dera tak jatuh lagi. Dia pergi dengan pergelangan lengan dia. Ini orang yang hebat, pemuda yang hebat. Dia pergi dengan lengan dia. Maka musuh tengok panji tak jatuh lagi, barulah dia tikar dada Mus'ab bin Umar. Barulah panji itu gugur daripada tubuh Mus'ab bin Umar, tetapi pantas diambil oleh sahabat-sahabat yang lain. Ni Mus'ab, seorang pemuda, bukannya warga Mah, bukannya siapa-siapa, tapi seorang pemuda yang faham Islam, yang reti Islam, yang rela mati semata-mata untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih tak sedih Mus'ab bin Umar ini ketika mana dia mati, kain dia tak cukup. Tutup bahagian muka, nampak bahagian kaki. Tutup bahagian kaki, nampak muka. Sedih sahabat-sahabat Nabi. Akhir sekali sahabat-sahabat Nabi tutup muka dengan daun, kaki tutup dengan kain. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan Mus'ab bin Umar dengan mati syahid di medan Uhud. Walaupun keadaan dia dengan tidak cukup kain, tetapi dakwah dia, sumbangan dia kepada Islam sangat-sangat besar. Kita boleh baca dalam sirah Mus'ab bin Umar ini betapa hebatnya dia, betapa orang panggil istiqamahnya dia berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Usaid memeluk agama Islam di tangan Mus'ab bin Umar. Maka Usaid menjadi seorang sahabat Nabi yang hebat. Dan Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada Usaid, suara dia sedap. Suara dia sedap. Bila dia baca ayat-ayat Al-Quran, menyebabkan pendengar tu jadi ralik, pendengar tu tertarik hati, pendengar tu, orang yang dengar tu jadi suka, jadi gembira. Bukan sakat manusia, termasuklah malaikat di langit. Termasuklah malaikat di langit turun. Malaikat turun ke dunia dengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Usaid. Berlaku dalam satu peristiwa di malam yang hening, malam yang sunyi. Usaid membaca beberapa ayat Al-Quran dan dia ditemani oleh anak dia yang bernama Yahya. Anak dia kecil lagi. Dia letak Yahya di tepi dia, dia baca ayat Al-Quran di samping kuda dia yang sedang ditambak. Bila dia baca ayat Al-Quran, kuda jadi gelepar. Kuda jadi liar. Siapa nak putus,
Orang panggil tali hok yang diikat di kuda dia. Dia pun berhenti baca ayat Quran. Kuda dia berhenti. Bila dia sambung ayat Al-Quran, kuda dia semakin liar, semakin tidak boleh nak kawal. Semakin orang siapa nak putus tali. Maka dia bimbang. Takut kuda tadi terlepas, terpijuk anak dia. Maka dia pun tak baca dah Quran. Bila tak baca Quran, kuda tadi tak lepas. Pelik dia. Dia pun esok tu dia pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, kenapa ketika mana aku membaca Al-Quran, kuda tunggangan aku ni jadi gelepar, jadi tak boleh nak kawal? Maka Nabi pun jawab, wahai Usaid, itu adalah malaikat yang mendengar bacaanmu. Malaikat dengar bacaan kamu. Maka Nabi kata, kalau mu teruskan lagi, kalau mu baca lagi, maka orang akan tengok rupa malaikat, dan malaikat tidak dapat berselindung lagi. Anak ayatnya baca dia sedap, menyebabkan malaikat pun dengar, malaikat pun galik. Apatah lagi orang serupa dengan kita. Tu kelebihan Usaid. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia supaya dia ni sedap baca Quran dengan makhrajnya, dengan tajwidnya. Nah, kalau kita ni kan dengar tu baca sedap. Dalam masa yang sama dia juga tadabbur, memahami ayat-ayat yang dibacakan oleh dia sendiri. Itulah yang lebih baik. Itulah yang lebih baik. Kita baca Quran, kita faham gapo hak kita baca. Surah Sejadah ko, surah Al-Insan, hak tu email kita baca tiap-tiap pagi Jumaat, banyak sangat pengajaran-pengajaran dan istifadah hak kita boleh ambil. Surah Sejadahnya, surah Insannya banyak. Surah Sejadah tu pun kalau kita nak bahas pun panjang. Banyak orang panggil cerita-cerita, banyak orang panggil pengajaran-pengajaran yang ada di dalam ayat tersebut. Sebagai contoh ayat Quran Allah Ta'ala sebut, walau tara idhil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Walau tara idhil mujrimun, mu boleh tengok learning lagi. Idhil mujrimun, ketika mana orang mujrim, orang-orang hak dosa, orang-orang hak lawan Allah Ta'ala, lawan hukum Allah Ta'ala, lawan Islam, nakisuna ru'usihim. Almarhum Tok Guru terjemuh nakisu ru'usihim ni kongo. Tok Guru mula Tok Guru terjemuh kongo. Tunduk kepala mereka, kongo lah bahasa kata kongo. Tak berani nak akak kepala dia di hadapan Allah. Nakisuna ru'usihim inda rabbihim rabbana, sambil puak-puak ni berkata kepada Allah, rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami tengok dah. Kami tengok dah apa yang kamu janjikan daripada seksaan, apa yang kamu janjikan daripada orang yang ikut agama kamu. Orang buat lagu ni boleh go ni, orang buat go ni boleh go tu. Aku tengok dah. Wa sami'na, dan aku dengar dah. Rabbana absarna wa sami'na, aku dengar dah. Wa sami'na farji'na, dia minta dengan Allah Ta'ala, farji'na, tolonglah kembalikan kami, farji'na, ke dunia balik. Apa? Farji'na na'mal salihah, untuk kami buat amal soleh. Inna muqinun, sebab masa tu kami yakin. Masa tu baru yakin
duduk dalam neraka, duduk di alam akhirat, baru yakin Allah Ta'ala kata lagu ni, lagu ni. Quran kata lagu ni, lagu ni. Quran royak lagu ni, baru yakin inna muqinun. Barulah mu ni kami yakin dah gapo hak Quran royak tu betul berlaku. Hak Nabi royak ni betul berlaku. Tapi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata orang lagu ni pun kalau dia dikembalikan balik ke dunia, dia tidak akan mengikut agama Allah. Dia tetap akan buat perkara-perkara buruk. Tu baru beberapa ayat baru. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kita tadabbur, kita faham, kita reti, menyebabkan hati kita jadi suka. Hati kita jadi bila dengar cerita-cerita hak takut, hati kita jadi gerung. Barulah semaya kita khusyuk. Barulah semaya kita ni ralik. Barulah semaya kita ni suka. Kerana apa? Kerana ayat-ayat yang dibacakan kita faham ayat-ayat tersebut. Maka begitulah usai Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Dia baca Quran dengan sedap. Dan juga dia ni Nabi SAW penuh bergurau dengan dia. Jarang Nabi gurau dengan sahabat dia ni. Tapi dengan Usaid ni Nabi gurau dengan dia. Nabi gurau dengan dia. Dalam satu peristiwa ketika mana Usaid duduk buat dengan kaum-kaum dia, duduk berjenaka buat lawak dengan kaum-kaum dia, tiba-tiba Rasulullah mari. Rasulullah geletek lah, bahasa kita geletek. Nabi tusuk. Orang panggil apa ni? Tulis usuk Usaid ni dengan jari telunjuk dia. Nabi tunjuk. Nabi geletek dia. Nabi tunjuk lagu tu. Nabi tunjuk. Geletek lah mudah-mudah. Nabi geletek di bahagian orang panggil bahagian tulis usuk Usaid. Sebab apa? Sebab Nabi suka dengar gapo hak Usaid buat lawak tadi. Maka Usaid pun kata, dia kata, wahai Rasulullah, mu telah menyakiti aku. Bergurau lah ni. Mu telah menyakiti aku. Maka Rasulullah kata, kalau lagu tu gak, mu buat balik lah ke aku. Mu buat balik kepada aku. Dah aku buat lagu tu kamu, mu buat balik kepada aku. Dia kata, kamu pakai baju, tapi masa mu tunjuk, mu geletek aku tu, aku tidak berbaju. Tak aci lah. Kalau nak suruh aku buat juga kan, biar sama-sama adik. Maka Nabi pun selok baju dia. Nabi selok baju dia. Usaid pun peluk Nabi, peluk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencium rusuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Butuhnya Nabi hidup, boleh peluk Nabi, boleh cium Nabi, boleh macam-macam lah. Satu kegembiraan yang tidak dapat digambarkan oleh sesiapa pun. Betapa sukanya, betapa gembiranya sahabat-sahabat dulu kerana dia dapat bermanja, kerana dia dapat bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sebut khairul quruni qarni thumma yalina thumma yaluna thumma yaluna. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, iaitu kurun Nabi bersama-sama dengan para sahabat. Thumma yaluna, kemudian kurun selepas pada tu iaitu tabi'in, dan kurun selepas pada tu iaitu tabi'in. Sebab itu hadirin hadirat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, bila tak pandai dengan kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, kita kena baca sirah Khulafaur Rasyidin. Sebab apa? Sebab ianya sebaik-baik kurun. Kena baca cerita Sayyidina Abu Bakar, kena baca cerita Sayyidina Umar Al-Khattab, kena baca cerita Sayyidina Ali, kena baca cerita Sayyidina Uthman.
Kerana Nabi kata khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Maka bila sebaik-baik kurun aku, kita kena baca kisah para sahabat Nabi. Kena tahu kisah sahabat Nabi. Bagaimana tindakan dia, bagaimana muamalah dia, bagaimana. Kita kena baca. Ianya sebagai panduan dan rujukan kepada kita. Akhir sekali Usaid bin Hudayr, dia bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Dia perang Uhud juga bersama-sama dengan Mus'ab bin Umair. Tetapi dia tidak syahid, dia tidak mati, tetapi dia ditikam dengan tikaman yang banyak ketika mana dia mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita lain. Nak cerita pasal perang Uhud panjang. Dan Usaid bin Hudayr ini dia hidup zaman Saidina Umar, orang panggil sehingga zaman Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dengan penuh qadha'ifan, dengan penuh orang panggil dengan tidak ada, orang panggil dengan tidak ada harta, dengan tidak ada kekayaan, dia hidup dengan serba kekurangan, dia hidup dengan serba biasa, sehingga mana saat-saat kematian dia selepas kematian dia telah meninggalkan beribu-ribu dirham hutang dia. Ada hutang. Sahabat Nabi ada hutang kerana mereka hidup dalam sebuah kekurangan, maka disebut dalam sirah 4,000 dirham. Dia berhutang 4,000 dirham, maka Saidina Umar telah melangsaikan hutang tersebut. Kerana dia seorang sahabat Nabi yang hebat, hidup semasa zaman Saidina Umar dan mati pada zaman Saidina Umar, maka Saidina Umar telah melangsaikan hutang tersebut. Dan Usaid bin Hudayr mati dalam keadaan hutang dia tak ada. Nak rayaknya Usaid, Mus'ab, Sa'ad bin Mu'az dan beberapa nama yang ada hak amo cerita ni, mereka di kalangan sahabat-sahabat baginda, umur mereka adalah umur pemuda. Umur pemuda. Bukannya warga mah, bukannya orang tua, tidak, tetapi seorang pemuda. Sebab itu kita baca dalam sirah juga, hak ramai memeluk agama Islam adalah daripada kalangan pemuda-pemuda. Pemuda ramai hak peluk agama Islam ketika mana di awal-awal dakwah secara sirriyah, mereka lah yang mempertahankan Nabi, mempertahankan agama. Maka sebab tu, kalau kita nak tengok anak-anak muda kita ni berjaya ataupun tidak, kita tengok anak-anak muda kita lah. Kalau anak-anak muda kita lah ni hak taksir kepada agama ramai, hak taksir kepada taksir mari masjid pun ramai, maka kita kena bimbang masa depan agama Islam kita akan datang. Jadi kita kena buat sesuatu supaya anak-anak muda ni dia kenal agama kita, dia kenal Islam kita, dia kenal masjid, dia kenal majlis ilmu. Maka kita kena buat sesuatu selain daripada peranan ibu dan juga ayah. Selain daripada peranan ibu dan juga ayah dan juga cikgu-cikgu yang berada di sekolah, maka masyarakat juga, institusi masyarakat, institusi masjid juga kena buat usaha bagaimana nak tarik minat anak-anak muda ke masjid, ke majlis-majlis ilmu dan juga sebagainya, kerana ini adalah indikator ataupun KPI untuk tengok agama kita pada suatu hari nanti ada kedok orang yang belok agama kita. Kalulah wal'iyazabillahi mizalik, anak muda kita lalai dengan hiburan, lalai dengan mana yang terlalu banyak, mana yang kadang-kadang merugikan masa. Siapa tidak ada masa untuk belajar, untuk mengaji,
ilmu fardu ain, fardu kifayah, tak ada masuk. Maka wal'iyadza billahi bidzalik, kita bimbang takut generasi yang akan datang hok akan bawa agama Islam ni, mereka akan buat tak cara, mereka akan buat tak tahu. Ini adalah usaha dan orang panggil benda yang kita kena sama-sama fikir untuk kita tengok agama Islam kita ni ada orang hok berjual, ada orang hok buat kerja dakwah supaya mereka ini, supaya masyarakat ni lebih faham lagi berkenaan dengan agama kita. Maka kita kena pakak-pakak fikir, pakak-pakak renung, pakak-pakak ambil berat, ambil serius bagaimana kita nak meneruskan generasi anak muda ni supaya mereka ni celik agama, minat kepada ilmu, minat ke majlis-majlis ilmu. Maka kita semua termasuk diri hamba bertanggungjawab untuk buat sesuatu supaya menarik orang panggil minat anak-anak muda syabab supaya memahami agama. Cukuplah sakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan juga rahmati pertemuan kita pada pagi ini. Aqulu qali hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.